Alhamdulillah, pertamanya dengan sama-sama kita mengamalkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah di atas segala yang telah dilimpahkan kepada kita, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut kita berusaha untuk menjadi hamba yang beriman, hamba-Nya yang bertakwa, hamba-Nya yang sentiasa melakukan ketaatan dan meninggalkan segala larangannya, insya-Allah. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kerana pada pagi ini kita dapat solat subuh secara berjemaah dan kita duduk sebentar beriman sejenak pada pagi ini dengan kita mendengar tazkirah ataupun majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kefahaman dan juga memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melaksanakan ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan kaedah merawat penyakit cintakan dunia melalui pendekatan Imam Al-Ghazali. Kaedah merawat penyakit cintakan dunia. Kerana dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, menjadikan manusia sesuatu yang berat dalam hati mereka, sehingga kan Imam Al-Ghazali sebut penyakit cinta akan dunia merupakan penyakit yang sukar dibuang daripada hati manusia. Dan Imam Al-Ghazali sebut betapa bahayanya penyakit ini sebagai pencetus kepada kebanyakan penyakit yang lain seperti takabur, dengki, riya, megah, buruk sangka serta suka mengumpul harta. Jadi penyakit cintakan dunia ini adalah pencetus kepada penyakit yang lain. Orang takabur ini sebab dunia, orang sombong ni sebab dunia lah, orang buruk sangka ni sebab dunia lah, bermegah-megahan sebab dunia, orang suka kumpul harta pun sebab dunia. Jadi jika kita lihat segala kejahatan-kejahatan yang berlaku ni kerana dunia, sekiranya orang fikir akhirat, tak ada nak bermegah. Sekiranya fikir akhirat, tak ada kita nak menyombong. Kerana akhirat itu Allah Maha Adil dan Allah menyaksikan, akan menayangkan segala apa yang kita lakukan. Dunia orang tak nampak. Orang nampak apa yang kita nak tunjuk saja. Kita nak tunjuk orang-orang. Saya ada satu kes handle suami, isteri call kata, "Ustaz, tolong bantu suami saya ni umur 60 lebih, balik daripada haji suka pula pergi clubbing." Kata jam ni kan, ingat ke semakin balik daripada pergi menunaikan haji jadi rumah, tapi pergi pula ke tempat-tempat yang maknanya melalaikan. Sebab apa? Dunia ni ujian. Dia akan menampakkan kepada manusia itu fata morgana, sesuatu yang boleh menarik diri manusia itu untuk mencintai dunia. Maka memberikan kesedaran kepada umat Islam supaya tidak terlalu cinta akan dunia yang sementara ini. Imam Al-Ghazali mengumpamakan kesibukan manusia mengejar urusan dunia sehingga melupakan akhirat. Sibuk-sibuk ni sampai lupa untuk mengumpul segala kelengkapan dan keperluan akhirat. Ada orang tak sedar, pagi hidup di dunia, petang sedar-sedar Allah dah duduk alam barzakh. Kan? Petang duduk di dunia, sedar-sedar Allah Akbar. Tengok-tengok orang tengah kafankan dia, mati dah. Pagi hidup, petang meninggal. Petang hidup, ada yang malam meninggal. Malam hidup, ada yang pagi meninggal, pagi esok meninggal. Maknanya kematian ni kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi mati ni Allah Akbar, tak sedar. Bahkan ulama sebut ramai mana yang pergi menziarahi orang yang sakit ataupun orang yang bertahun-tahun sakit, yang meninggalnya orang yang sihat dulu. Yang meninggalnya bukan yang tua tapi yang muda dahulu, yang pergi meninggalkan dunia. Kerana kematian itu tidak mengenal usia, kerana kematian adalah satu rahsia. Namun rahsia tersebut ialah rahsia yang pasti, semua orang akan merasai kematian. Maka sebab itu Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa cinta akan dunia boleh menyebabkan seseorang itu
melakukan maksiat serta berakhlak buruk. Malah beliau turut menggambarkan cinta akan dunia boleh mendatangkan kemusnahan, kerosakan serta merupakan perkara yang amat berbahaya kepada manusia, sebagaimana yang dinyatakan hawa nafsu itu banyak jenisnya dan sangat sedikitlah manusia yang terlepas daripadanya, dan semuanya itu dikumpulkan pada satu sumber, iaitu cinta akan dunia. Mencintai dunia ialah punca asas segala kesilapan, sumber kekurangan dan kerosakan. Sesiapa yang melekat di hatinya cinta akan dunia sehingga hatinya cenderung memikirkan hal-hal dunia, bukan yang menjadikan dunia sebagai tempat mengumpul bekalan di akhirat, maka janganlah diharapkan akan mendapat kekhusyukan dan kepuasan bermunajat di dalam surat yang ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini adalah panduan yang sangat penting bagi mereka yang nak mendapatkan kekhusyukan dalam sembahyang. Macam mana? Buang dunia dalam hati. Sekiranya dunia ni melekat, kita pandang dunia ini sesuatu yang bernilai pada kehidupan kita, maka kita akan rosak. Bernilai sudut apa? Itu bernilai kita nak mengumpulkan kemasyhuran, harta dunia, pangkat, darjat untuk dunia, bukan untuk akhirat. Itulah kesilapan. Bila kita ambil sesuatu harta dunia ini untuk dunia, maka itu kesilapan pertama kita. Kita kumpul harta supaya dunia kita ni nampaknya banyak harta kita. Tetapi bukan kita mencari harta itu untuk akhirat bekalan. Sepatutnya semakin banyak harta benda kita, semakin luas peluang untuk kita mempertingkatkan amal ibadah. Boleh bersedekah, boleh menginfakkan harta, boleh mewakafkan, boleh menyediakan ruangan pendidikan pada anak-anak yang baik. Namun ramai mana yang ada harta tapi anak-anak tidak terdidik dengan harta dia. Bila ada harta, anak jadi lalai. Anak tak reti baca Quran, anak tak reti nak sembahyang. Orang dulu miskin, kerja penoreh getah, kerja bertani, kerja nelayan. Anak 4 tahun pandai baca Quran besar. Tak ada guru datang mengajar ke rumah kita ni. Ada duit ni, guru boleh datang ke rumah. Ni tak ada guru nak datang ke rumah, tapi disiplin. Lepas maghrib pergi hantar mengaji Quran. Kemudian sebelum maghrib dah mesti balik rumah. Dah sebab isyak jangan main apa lagi, tidur, esok nak sekolah. Tapi kita bila banyaknya harta benda kita sediakan ruangan. Kita dulu tak adalah nak tidur. Maknanya anak ramai ni ada hak tidur dalam bilik, ada hak tidur ruang tamu, ada hak tidur sikit bahagian dapur. Tidur pun tak selesa, cemerlang akademiknya, cemerlang agamanya. Tapi kita ni Allahumma selesa, anak kita ada katil setiap seorang, ada lagi meja study, beli pula lampunya, masukkan pula aircon, datang lagi cikgu mengajar di rumah, ada kemampuan duit tu untuk kita beri. Tiba-tiba gagal anak kita. Sebab apa? Kita beri dunia ni lebih. Apa dia? Telefon bimbit tu. Jadi telefon bimbit tu dunia yang boleh melalaikan mereka sehingga kan itu merosakkan kehidupan mereka. Sepatutnya minatlah pada buku, minatlah pada menuntut ilmu, tapi tidak minat pada video game, minat kepada Facebook, minat pada Instagram, minat kepada TikTok dan sebagainya anak-anak kita. Itulah kesilapan yang dimaksudkan. Kesilapan pertama kita bila mana anak kita nampak dunia ni mengasyikkan, menyeronokkan, dan itulah fokus hidup dia, maka itulah satu kesilapan. Maka Imam Al-Ghazali menggariskan berapa jalan penyelesaian untuk kita merawat penyakit yang mencintakan dunia ini, supaya kita tidak tertipu dengan kesibukan dunia. Iaitu yang pertamanya mujahadah mengawal nafsu sehingga dapat bersikap qanaah dan membuang sifat tamak, kerana individu yang terlalu cinta akan harta, pangkat, nama, pengaruh dan kemasyhuran memiliki ciri-ciri seorang yang tamak. Jadi buang sifat tamak ni, kawal hawa nafsu, biar ada sifat qanaah. Ini yang perlu didik dalam keluarga. Yang pertamanya, cukup
berasa cukup apa yang ada. Bukan kita tak mampu lebih, tapi kalau belilah makanan ni sampai berlebih, itu bukan maknanya kemampuan, itu maknanya pembaziran. Beli banyak, nak apa beli, tapi pembelian itu bukanlah mendatangkan manfaat, tetapi datang pula mudarat kerana pembaziran. Pembaziran itu sebahagian daripada perangai syaitan. Jadi membazir saja, suka sangat membazir, kemudian kita tak didik anak kita qanaah. Cukup apa yang ada, cukup di atas keperluan. Jangan kita berlebih-lebihan dalam hidup kita ini. Mesti jangan ada sifat tamak. Ini sesuatu perkara yang paling penting dalam kita nak menghilangkan sifat luar. Jika tamak, hak orang lain pun kita nak. Nampak hak tu milik orang lain, kita berkenan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, walaupun kita tidak mampu untuk memiliki seperti mana yang orang lain miliki. Kerana setiap orang ni dia tak sama kemampuan dia, tetapi nak juga. Nak tengok orang beli emas, tengok orang itu, nak itu, tengok orang beli baju baru, nak beli baju baru. Ni dunia ni dia macam tu. Kemudian dunia ni semakin sesuatu yang berharga, semakin cinta. Beli baju harga RM100 tak jaga sangat, beli RM1,000 jaga sungguh. Itulah dunia. Salah ke jaga? Tak salah, tapi nak ceritanya semakin berharga sesuatu nilai harta benda itu, semakin melekat cinta. Tak syik ingat je kan. Kalau beli baju harga RM10, RM15, RM30, tak ada nak gambar sakai, tapi RM1,000 Allah. Sekejap gambar duduk sana, sekejap gambar duduk gambar. Maknanya hari tu baju hak RM1,000 dia pakai tu, gambarnya lebih 1,000 keping. Sebab apa? Nak tunjuk. Itulah dunia. Nak katakan dunia ni memang menarik. Kalaulah hari tu tak baru beli gelang apa lah, nama sekarang gelang ketupat lah, apalah, badak sumbu lah, apa gelang macam-macam lah ni. Bila hari tu pakai gelang, gambar berapa banyak. Nak tunjuknya bini cakapnya kan. Kadang tangan sampai angkat lagu ni. Sebab apa? Ni gelang ni banyak dekat ketupat lah, apa nama sekarang hak baru-baru trend ni. Itu dunia. Bila kita memiliki dunia tersebut, kita ada pula keinginan nak tunjuk ke orang. Tunjuk. Sedangkan harta itu milik kita yang menjadi amanah. Kita beli itu apa tujuannya? Kita memiliki harta benda dunia itu apa tujuannya? Adakah untuk menunjuk-nunjuk? Maka kita telah tertipu. Itulah kesilapan dalam kita menguruskan dunia. Jadi sebab itu Imam Ghazali kata qanaah, berasa cukup. Jangan kita tamak, jangan kita riak dan sebagainya. Yang kedua, menginsyafi bahawa kehidupan kita di dunia ini ialah sebuah kehidupan yang sementara, serta setiap daripada kita pasti akan menghadapi kematian. Justeru itu apalah gunanya harta yang banyak, pangkat serta kemasyhuran yang tinggi di dunia, tetapi tidak dapat sedikit pun menjadi bekalan yang mampu membantu kita di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Ini cerita kawan saya, cerita pengalaman ahli keluarga dia. Bila banyak harta ni, ada pula datang satu minat nak berjudi. Na'udzubillah. Tak perasan, tapi bila dah banyak duit, boleh bertaruh pergi berjudi. Sebab apa? Duit banyak, alah setakat rugi RM100,000. Dah duit berlambat-lambat. Jadi akan ada satu sifat, dia nak mencari sesuatu yang memberikan keseronokan pada jiwa dia. Bila banyak duit, pergi berjudi. Kalah judi, bayar lagi. Kalah judi, bayar lagi. Judi ni bila dah start berjudi, maka dia akan merosakkan. Dia akan nak lagi. Menang RM10 pun rasa bagus, rasa seronok. Itulah tipu daya syaitan dunia yang merosakkan ada harta benda. Bila harta banyak sangat ni sampai kita tak faham. Dulu kita kumpul harta untuk tujuan yang apa, kita tak jelaskan pada anak-anak kita. Mati kita berebut harta benda. Sampai the case yang kami handle sendiri, dia sihir sama-sama adik-beradik ni, ahli keluarga ni, supaya tak dikurniakan zuriat. Mana habat kahwin semua tak boleh beranak. Sebab apa? Kalau beranak nanti harta kena kongsi. Jadi biar tak ada zuriat. Sampai tahap macam tu. Na'udzubillah min zalik. Sampai tahap manusia ini bermusuh-musuhan,
sihir menyihir antara adik-beradik, antara saudara mara, kerana hasad dengki, khianat, tak puas hati pada tanah-tanah yang dibahagi itu. Katanya tak adil lah, tak itu. Macam cerita 3 Abdul kan, harta ismet ulama raja, sampai apa, bergaduh 3 Abdul tu kan. Hak ni hang punya, hak ni hak ni Abdul Wahab dapat ni saja, Abdul Wahab dapat ni saja, Abdul Wahab dapat ni saja kan. Jadi bergaduh, berpecah adik-beradik. Bila dah berpecah adik-beradik, maknanya datang pula ujian, kena tipu pada muka kan, datang pula apa, tipu-tipu, kena jual pula. Nak ceritanya nak menggambarkan bahawa harta yang banyak itu jika tidak difahami apa tasrif al-mahun tasbih nak bagi tahu kita, adik-beradik pun boleh berpecah kerana harta benda. Hak inilah dunia. Dengan harta benda ini sekiranya tidak diinsafi bahawa harta itu kita gunakan untuk kepentingan akhirat kita, untuk keperluan akhirat kita, untuk kita mengumpul bekalan akhirat kita kerana sementara saja. Nanti buku bank orang tak tanam sama dengan jenazah kita. Nanti emas kita orang tak tanam dengan apa, keranda kita. Nanti geran-geran tanah semua orang tak tanam bersama-sama dengan kita. Meninggal saja kita, hak milik bertukar. Bukan lagi atas nama kita. Masa ketika itu kita nak tengok di alam kubur sana nanti, apalah pula yang kita bawa ni. Nak present apa dekat malaikat, tanya nanti ni. Datang malaikat muka nangkir ni nak jawab macam mana. Datangnya apa, penyaksian kepada kita ni, siapa nak jadi saksi bahawa dia ni adalah peneman kita di alam kubur. Quran kita, solat kita. Jadi Imam Al-Ghazali kata kena insaf. Hidup ni sekejap saja. Allah ni dalam 2 hari ini kita tengok kereta hak jalan apa lalu, orang pembinaan jatuh batu, alhamdulillah selamat. Tapi maknanya sambil-sambil mandu kereta pun tak tahu benda atas tu jatuh. Kita kalau duduk tempat tu, saya pun kalau duduk bayangkan kalulah saya, na'udzubillah misalnya, terkejut kita, boleh trauma kita. Itu baru ujian yang maknanya selamat. Kalau dah meninggal dunia, na'udzubillah, maknanya kita tak tahu bila saja boleh mati. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, berusaha memperbanyak mengingati kematian, kerana mengingati kematian dapat mengurangkan tumpuan dan kebergantungan manusia kepada urusan dunia. Ini dinyatakan sebagaimana pada mengingati kematian itu terdapat pahala dan kelebihan. Bagi orang yang terlalu cinta akan dunia, mengingati kematian ada faedahnya lantaran dia dapat merenggangkan dirinya daripada urusan dunia. Bila ingat mati, maka kita kan tahu limit kita. Dunia ni ada limit. Tubuh badan kita ni pun ada limit. Bila dah umur 50, kita akan dah start umur 50, orang cerita lah, dah ada pengalaman ni, dia dah beza, rasa gagah dia tak sama masa gagah bawah 50 tu. Beza maknanya kekuatan fizikal kita pun ada limit. Nak bernafas, Allah kadang-kadang naik tangga sepuk dah, maknanya rasa. Nak semayang, tulang pun, kaki, lutut pun Allah rasa berat. Kadang-kadang dah duduk nak bangun balik payah, bila dah diri nak duduk pun payah. Ini adalah baru pada soal fizikal. Lebih-lebih lagi dalam hal-hal yang lain, dunia ni memang Allah jadikan itu ada hak dia. Begitu jugalah kehidupan kita. Maka Islam datang dengan syariat. Syariat ini memberikan garis panduan, mana hak boleh kita ambil, mana hak boleh kita tak ambil, mana yang boleh kita lakukan, mana yang boleh kita yang jangan kita lakukan. Maka itu adalah syariat yang perlu kita ikut. Barulah bila kita ingat mati, kita nak jaga pelihara diri kita. Yang mana bukan hak milik kita, jangan kita ambil. Yang mana itu bukan urusan kita, jangan kita masuk campur. Yang mana perbuatan itu menzalimi, jangan kita lakukan. Maka inilah kebergantungan yang sepatutnya kita ambil dalam kehidupan kita. Ingat mati kerana kita nak hidup kekal abadi di negeri akhirat, tempat Allah memberikan pembalasan. Sekejap saja ni, sekejap saja nanti kita semua akan sedar-sedar dibangkitkan. Yang keempat, menyedari setiap individu yang memiliki harta, status dan kemasyhuran dalam masyarakat hidupnya sentiasa
tidak tenang kerana sering menjadi sasaran kedengkian orang lain. Ini betul. Bila kita semakin ramai orang kenal, semakin ramai orang yang suka, semakin ramai juga orang yang tak suka, semakin ramai juga orang yang hasad dengki. Saya pun ramailah jumpa dengan orang yang maknanya ada nama, maknanya ada kedudukan, ada pangkat. Sentiasa maknanya mesti ada benda yang dia terpaksa terima tanggung daripada khianat orang. Sama ada orang hantar sihirnya, sama ada orang fitnahnya, sama ada orang cuba menjatuhkannya. Jadi dunia ni itu sifat dia. Semakin banyak harta benda kita, semakin dapat perhatian kita dari pelbagai jenis manusia. Ada orang yang ikhlas betul nak berkawan dengan kita, ada orang berkawan itu kerana harta benda kita. Hati-hati, ramai mana yang tertipu dengan orang yang datang buat baik. Ada makcik tu dia toke Kedah lah, datang seorang memang ustaz lah, datang ustaz berapa tahun lepas nak buat ibadah korban, kata bini tipu 100,000. Nak beli lembu, nak buat ibadah korban kat masjid sebuah negeri itulah. Jadi dia cerita kat saya sendiri, dia kata, oh memang saya ni kata begini nak supply pada masjid, terbagilah modal 100,000, lembu entah ke mana 100,000 besar. Orang sanggup menipu dalam soal ibadah sekalipun sebab apa? Harta. Jadi nak cerita harta ni dia. Sebab kerana ada duit datang, ustaz pun datang. Kan datang. Kadang-kadang orang yang tak sakit pun kadang-kadang orang itu kata sakit. Ni tuan ada saka ni, saya nak kena rawat. Ada kena tipu gitu. Ada orang yang ada kepentingan ini akan datang pada orang kita. Semakin ada pangkat, cuba ada pangkat tinggi sikit, mudahlah. Orang datang nak bagi hadiahnya, orang datang nak hormatnya, orang bila dah mau nak asyik dapat dia sesuatu yang orang nak raikan kita ni bila ada pangkat. Kalau tak ada pangkat, tak ada yang orang nak datang ni. Bila dah ada pangkat, selalu saja orang nak mendekati kita. Itulah ujian setiap individu yang memiliki harta, status, kemasyhuran. Maka kadang-kadang ujian ni boleh melekakan kita. Takut-takut kalau dia lelaki, datang pula perempuan-perempuan. Ni yang bahaya ni. Datang wanita-wanita yang cantik, janda-janda yang cantik. Na'udzubillah. Tapi terleka juga, terpesona dengan kecantikan wanita. Kerana hak datang tu nak harta benda kita, dia okey saja. Setakat nak beri maruah dia itu biasa, na'udzubillah. Tapi ini memang berlaku dalam kehidupan. Maka sebab itu kena mengambil dunia ini sekadarnya dan kita menguatkan keimanan kita agar tidak terjejas dengan ujian-ujian tersebut. Dan yang kelima, mengakui bahawa individu yang terlalu cinta akan dunia memiliki jiwa yang tidak tenteram kerana sering diasak dengan kesibukan memikirkan bagaimana cara untuk mengekalkan harta dan kedudukan yang dimilikinya, serta sering dihantui perasaan takut kehilangan segala nikmat yang dimilikinya itu. Hal ini dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ada sesetengah golongan menyangka kebahagiaan itu terletak pada banyak harta dan simpanan. Mereka bersusah payah berjaga malam dan bekerja keras pada siang harinya untuk mengejar kekayaan. Mereka letih melakukan pekerjaan siang dan malam untuk mengumpul harta sebanyak mungkin, sehingga mereka tidak menggunakan harta tersebut melainkan sekadar perlu sahaja kerana bakhil dan takut berkurangan. Begitulah kesibukan mereka sehingga menemui kematian. Harta yang dikumpul semasa hayatnya bukan lagi menjadi miliknya, tetapi digunakan sewenang-wenangnya oleh individu yang ditinggalkan. Inilah ini. Duk kejar sana, kejar sini, sibuk. Datang masjid tak sempat, nak baca Quran tak sempat, nak membetulkan tajwid tak sempat, nak mengaji fiqh, nak membetulkan sembahyang pun tak sempat. Itu tak sempat, ini tak sempat. Sibuk kerja, mengekalkan kedudukan, menambahkan harta, fikir pasal kerja. Tengok-tengok mati. Na'udzubillah. Sedap-sedap mati. Mati itu harta pula hak dia kumpul-kumpul tu, bersusah payah, penat lelah dia, orang lain enjoy saja. Orang lain yang gunakan harta benda dia sebab dia duk simpan. Semakin banyak angka dalam akaun bank dia tu seronok. Kita daripada 1,000 naik 10,000, gembiranya lain. Daripada nilai 10,000 jadi 100,000, gembiranya lain, seronoknya lain. Daripada 100,000 naik angka 1 juta, dia lain. Maknanya orang yang ada pengalaman tu, kita sendiri pun memang seronok.
Dengan bertambahnya harta benda, seronok apa? Seronok supaya tambah lagi. Bukan salah, tapi jangan sampai kita mengejar mengumpul harta dunia itu tak sempat nak buat ibadah, tak sempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tak sempat nak mengumpulkan bekalan. Itu tak sempat. Akhirnya nak mendidik anak pun tak sempat. Ada orang dia berkawan dengan kontraktor je, mati tu tak tahu nak buat apa. Nak panggil kawan-kawan kontraktor tak reti, akhirnya panggil orang masjid juga. Datanglah, telefonlah imam, datanglah imam, macam mana ni nak menguruskan jenazah ayah saya ni, suami saya ni. Tak reti nak letak jenazah macam mana pun tak reti. Dah mati nak buat macam mana, kita pergi Allah kerah dah tangan, tenganganya mulut tak tutupnya mata, letak jenazah macam tu saja. Tak belajar nak belajar ilmu fardu kifayah, menguruskan jenazah. Anak 5 orang, anak 10 orang, semua berjaya bagi rumah sebiji seorang. Tapi siapa boleh mandikan ayah? Nak join mandi? Tak apa buat. Nak memandikan jenazah ayah sendiri pun tak boleh. Nak mandikan jenazah ibu sendiri pun tak boleh. Ni siapa boleh jadi imam? Duit banyak ni, salah seorang anak pun tak boleh nak jadi imam kepada jenazah ibu dan bapanya. Malangnya itulah dunia. Jangan sampai begitu. Maka kita kena berhati-hati. Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita sibuk tentang urusan dunia, kita lupa bahagian-bahagian yang perlu kita didik keluarga kita tambah ilmu dalam urusan akhirat kita. Jadi kita ambil 5 saja pada pagi ini. Wallahu a'lam. Yang baik datang pada Allah yang Maha sendiri. Ada masa dan kesempatan kita akan tambah lagi perbincangan kita bagaimana kaedah untuk merawat individu ataupun sifat-sifat cintakan dunia ini. Wallahu a'lam. Yang baik datang pada Allah yang lemah di saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa yang telah kami lakukan, dosa kecil maupun dosa yang besar kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, bagi kedua ibu bapa kami yang telah meninggal dunia, Ya Allah, Kau ampunlah dosa-dosa mereka. Kau jadikanlah kuburan mereka sebagai taman-taman syurga. Ya Allah, Kau angkatlah keampunan dosa-dosa mereka. Ya Allah, berikanlah rahmat kasih sayang kepada ahli keluarga kami. Ya Allah, Ya Allah, ampunlah dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, isteri anak-anak kami, saudara mara kami, sahabat andai kami, jiran tetangga kami dan seluruh umat Islam yang masih hidup telah meninggal dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau redai. Ya Allah, dengan Engkau golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang bersyukur, kalangan hamba-Mu yang beriman, kalangan hamba-Mu yang bertakwa, kalangan umat Nabi-Mu yang melaksanakan segala sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan umat Nabi kami yang akan mendapat syafaat baginda di akhirat sana. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang akan mendapat bahasa syurga firdaus-Mu. Ya Allah, Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekiranya di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Sekiranya di kalangan kami ada kesusahan, Kau permudahkanlah. Sekiranya di kalangan kami ada persengketaan, Kau damaikanlah. Sekiranya di kalangan kami ada hajat-hajat tertentu, Ya Allah, Kau makbulkanlah hajat-hajat kami dengan rahmat kasih sayang-Mu. Ya Allah, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ya Allah, Kau lindungilah kami daripada segala wabak penyakit, daripada segala kemudaratan yang berada di langit dan juga di bumi. Ya Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasulullah Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.